Okey, saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Saya kira anda semua masih lagi beristirahat pada weekend ini, hujung minggu. Saya akan menyampaikan satu topik untuk anda sambil santai, mendengar satu perkara yang mungkin anda dah tahu, dah pernah buat. Ada setengah orang dah pergi buat enema, pernah buat detox, kena buat cleansing ataupun masih tengah buat pun, betul tak? Okay? Tapi ramai daripada kita yang belum tahu sama ada apa yang kita buat tu betul atau tidak. Sebab ada orang yang bila kita menggunakan perkataan detox, yang menakutkan ialah sampai you jadi apa orang panggil long lie, jadi lesu, jadi letih, jadi tak bermaya 2-3 hari. Saya kira kalau detox sampai macam tu, sampai kena yang penting ialah detox secara natural. Ada 7 cara supaya you tidak melakukannya secara yang drastik, tahu tak? Secara yang terlalu menakutkan. You pernah dengar orang buat detox ni kadang-kadang ada camp dia kena pergi ke luar daripada rumah, dia kena masuk ke dalam resort. Orang kayangan ni dia buat detox sampai kadang-kadang 2 minggu pun ada. Saya kira tak perlu sampai jauh begitu sekali. Dan setengah orang kata kita punya usus ni, terutama sekali najis kita tu sampai 15-20 pound ataupun 10 kilogram dalam badan kita. Itu pun saya rasa kurang tepat. Mungkin ada 1 dalam 1000 orang yang sampai berlungguk macam tu, dah lama sangat disimpan. Tapi secara kita yang lawas buang air besar setiap hari ataupun mengikut kita punya tabiat masing-masing, ada setengah orang sehari sampai 2 kali pun ada, 3 kali pun ada, tapi itu normal. Ada juga orang yang selang sehari atau selang 2 hari atau selang 3 hari. Tapi apapun, kalau lebih pada selang sampai seminggu sekali, saya rasa you kena dengar lecture saya pada malam ini. Kalau sudi, sila ambil nota. Kalau dah bersedia, sila kita tekan like dan share. Boleh? Sebab selalu saya kata apa, yang tak dengar yang dalam kumpulan warrior ni, mereka yang sebenarnya lebih memerlukan daripada kita. Sebab kita ni selalu dengar kan. Cuma malam ni kita nak fokus terus kepada secara natural, secara alami, macam mana caranya, okay? Tanpa kita ambil bahan-bahan sintetik atau jolok sana jolok sini, pam air keluar. Nak bagi tahu kat you, saya dah ada 2-3 unit di klinik saya, dan saya buat benda-benda macam ni. Masuk kopi lagi, kopi enema, atau tembak lagi sampai penuh. Saya pun pernah buat berapa dikirakan banyak belas kali jugalah. Tapi saya fikir-fikir balik, memang boleh beli pun set ni kan. Kalau you boleh buat kat rumah, dalam toilet tu kita gantung air yang suam masuk kopi, ada special kopi pula tu. So saya rasa lama-kelamaan kita punya cara hidup tu macam kata apa, macam kena paksa dan tak normal pula. So saya fikir-fikir balik, ada tak cara lain? So malam ni kita nak bagi cara yang lebih mudah, lebih orang kata cara kampung, ataupun cara yang tidak memerlukan banyak sangat keuangan ataupun nak kena invest dalam alat-alat, okay? Dan you tak perlu panik atau takut bila dia nak mai. Kan setengah orang tu bila dia makan ubat detox, terutama sekali pil ataupun 2-3 biji je dia ambil dah, dan nak kena detox, yang tu bahaya. Sebab apa? Dia main peranan dengan saraf, peranan dengan peristalsis, pergerakan kita punya najis tu. Dia nanti macam air terjun tu. Tak boleh sabar-sabar tunggu. Dan besok kalau ada meeting, tak boleh. Malam ni tak boleh ambil pil tu. Ataupun you ada kenuri kenara, langsung tak boleh. Pasal apa? Sehari besok you kena duduk kat rumah. Kalau macam tu saya rasa tak berapa syok lah kan. Okey, jadi nombor 1, saya nak bagi amaran dulu awal-awal lagi sebelum saya terlupa. Kalau you buat apa pun detox, kod-kod yang seringan yang saya nak bagi semudah air dengan lemon pun. Tapi kalau you kadang-kadang bila buang toksin ni, buang bahan-bahan yang beracun, termasuklah heavy metal ataupun bahan-bahan pengawet, kan ada pewarna, ada macam-macam lagi kita. Malam saja kata satu kajian tu sampai 80,000 toksin yang kita nampak dan tak nampak, yang kita terdedah kepadanya. Saya tak tahu macam mana dia dapat sampai 80,000. Nak dapat 80 pun saya tak boleh hafal ni. Namun ini kajian sains, begitu banyak sekali dalam dunia kita.
mungkin satu makanan ataupun mungkin satu udara yang kita hidup ni atau kita hirup dia, air pun sama juga. Ada beratus beribu bahan-bahan yang kita tak sedar. Contoh, kalau asap rokok saja dah ada 2,000 minimum bahan-bahan yang toksik kepada sel kita. So itu contoh. Baik, yang saya masukkan tadi ada satu reaksi. Kalau dia mula tendang nanti, kalau you dapat ada rasa macam nak demam-demam ataupun rasa macam tak sihat, ada macam flu, ada pening-pening sikit, ada gatal-gatal sikit, ya. Ini dinamakan Herxheimer's reaction. Herxheimer's ni kalau bahasa orang biasa mencerita kat kedai-kedai, sembang-sembang ngopi, dia panggil apa? Healing crisis. Kan, kalau apa-apa pun kalau kadang-kadang orang dah tak ada sebab nak bagi, dia bagi cerita kata ni sebab healing crisis. Tapi healing crisis pun kena berhati-hati. Kalau takat sikit-sikit tadi demam-demam, sikit ringan-ringan atau flu ataupun sedikit rasa pening-pening, rasa-rasa sikit nak lawyer semua tu masih okey. Sebab apabila keluar toksin, bila keluar poison daripada badan kita ataupun dia nak tendang keluar, sama ada melalui najis atau melalui urin, kadang-kadang melalui peluh atau melalui pernafasan, kadang-kadang dia jadi benih. So itu satu. Nombor dua, kita kena belajar malam ni ialah apa jenis yang perlu kita risau sangat, yang sering kita terjebak ataupun terdedah. Contohnya bisphenol A, kan, plastik-plastik lagi, ataupun PCB, you pernah dengar, bahan-bahan yang betul-betul daripada tempat, sama ada tempat kita makan ataupun plastik-plastik atau tupperware yang kurang berkualiti tu. Cukup kita kena hati-hati. You pun pernah selalu tengok orang masukkan air minuman yang panas, teh tarik, kan, kita pergi order, suruh kawan bawa balik ke office, ingat tak? Yang mamak ikat tu, lepas tu ada straw lagi, kan. Yang tu plastik-plastik macam tu lah. Kita minum kalau takat 5-6 bulan tak apa, kalau 5-6 tahun dia mesti ada efek. Ni yang saya nak cerita ni. Lepas tu heavy metal yang paling popular selalu saya cerita ialah arsenic, aluminium, termasuk periuk, kan. Dulu saya cerita jadi kontroversi pula, orang marah kat saya, tapi tak apa, saya cerita juga. Sebab apa? Ni bukan soal you suka tak suka saya cerita. Ini adalah kajian sains. You tak suka jangan pakai, ataupun you tak mau ikut, tak saya ikut. So tak ada paksaan. Cuma kalau you tahu apa yang berlaku aluminium saja boleh menyebabkan, kalau saya tulis tadi, saya ada supaya you tak lupa. Contoh, kalau periuk diperbuat daripada aluminium, ataupun masalah seperti autism, Alzheimer's, kanser, buah pinggang dan tulang. You dengar tak saya kata apa ni? Okay. So jadi bahan-bahan yang kalau dari segi dulu yang kata double, orang kata non-stick periuk tu, itu yang sampai sekarang ni orang dah bertukar, sampai manufacturer dia pun tukar, sebab dia tahu orang sains ni lama-kelamaan dia dapat cari punca kenapa tak boleh atau boleh. Dia tidak ada feeling. Orang saintis ni dia buat, dia kata A, kalau B. Jadi tadi saya kata reaksi, kalau you ambil salah-salah detox pun walaupun dia bagus, tapi kita kena berwaspada. Jangan over sampai kita setengah mati. Setengah orang sampai letih, lesu. Sebab apa? Bila kita buang semua, kita tendang semua tu, sampai rasa betul badan rasa ringan. Tetapi bila electrolyte tak ada, tahu electrolyte tak? Kan bila kita buang semua sekali, air, cecair, mineral semua tu, termasuk bakteria pun. Macam antibiotik, dia selinap semua. Baik tak baik bakteria tu, mana dia pilih, dia tendang je semua. Jadi dia akan menyebabkan you ada reaksi. Itu satu sahaja yang you kena hati-hati. Sebab selain daripada tu, ada satu lagi jenis yang moden ni, you mungkin tak tahu cerita-cerita yang termoden. Saintis yang gila nak tukar, terlalu inovatif pula. Dia boleh tukar sewage. Tahu sewage tak? Bahan kumuhan di dalam parit-parit daripada kita punya toilet tu, yang kita buang kat dalam sewage system tu, dia orang ambil slush ni. Slush tu maksudnya najis-najis, air kencing semua tu yang you tengok di tempat proses tu, kan. Perasan tak yang ada kolam-kolam besar semua tu, dia ambil dia punya solid tu, tolak air, dikeringkan dan diproses, dia tukar jadi sampai jadi orang panggil organic byproduct.
dan dia bagi makan kepada binatang, buat makanan binatang. Jadi kesian kucing-kucing kita atau siapa yang boleh bela anjing dan sebagainya tu, Masya Allah, bekas najis ditukar jadi macam baja, tapi dia bagi mungkin yang setengah tu buat baja tapi ada makanan pun. Dibayangkan kalau yang ni terlepas kepada manusia, dijadikan makanan juga, habislah kita. Faham tak? Ini satu lagi cerita. Lagi satu saya nak beritahu kat you kenapa kita kena risau juga, sebab makanan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dalam D&D diet pun yang saya recommend tu dah memang bagus. Tetapi kalau terlalu banyak kita ambil yang GMO punya produk ataupun yang telah dispray dengan, pernah dengar tak Roundup? Pernah dengar Roundup kan? Mesti ada punya. Lepas tu dalam kita senyap-senyap ni ada satu bahan nama glyphosate, yang you tengok pesawah padi ataupun peladang-peladang yang bawa spray tu kan, kat belakang tangki dia tu, dalam tu kalau tak salah saya bahan ni yang paling popular sebab dia gergasi yang paling besar. Bila kita spray, memang binatang tak datang, insek tak datang, serangga tak kacau, nampak cantik cili, nampak cantik strawberry, nampak cantik semua tu. Tetapi sebenarnya dah keluar 1 tahun 9.4 million tan. Saya nak bagi tahu tan ni apa dia? 1 tan 1000 kilogram. Betul ke? Yes. 1 tan 1000 kilogram. Dia kata berapa? 9.4 million juta tan yang telah disebarkan ke seluruh dunia sebab dia ada monopoli dia. Kalau you tak ambil dia punya biji, kalau you tak ambil dia punya own benih, you tak akan hidup lah ladang you. Tak boleh jalan langsung. Dah lah pada tu, lepas tu dia suruh pula bila setiap sekian berkala waktunya, you kena spray pula lagi dengan dia punya insecticide pula tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tak heranlah kalau body kita selalu bermasalah. Kalau you tengok budak-budak pun kesian kan, ataupun kita yang bermasalah, kadang-kadang bermula daripada kulit dah nampak penyakit macam-macam keluar. Bila dah rosak badan, dah terlalu banyak, 3 tempat yang paling kita kena jaga. Seluruh badan ni dikontrol oleh salah satu yang paling besar, namanya liver. Okey, satu lagi namanya buah pinggang, dan satu lagi namanya apa? Ni usus GIT kita. Of course, kulit memainkan peranan, ya. Organ-organ lain, paru-paru pun untuk menukar wajah udara masuk keluar, dia pun mainkan peranan. Jadi semua sel-sel kita mainkan peranan. Maka mau tak mau kita kena belajar detox untuk kita sekurang-kurangnya tidak menerukkan keadaan, sebab dia bukan sakit pada tahun ni kena, tahun ni jatuh sakit. Dia kadang-kadang bertahun-tahun kemudian barulah nampak penyakit-penyakit sesakit kanser, semudah penyakit kulit dan semua in between, termasuk penyakit-penyakit 3 serangkai seperti diabetes, blood pressure pun boleh disebabkan oleh toksin ni. Maklum sajalah kalau dia ganggu pankreas, dia especially liver. Liver ni macam dia punya main together with kidney. Kalau you boleh jaga liver dan kidney dahulu, yang lain kadang-kadang dia ikut sekali. Faham? Okay. Nombor 1, kebiasaannya amalkan water. Dah mula ni, water dengan lemon. Hot water atau warm water dengan lemon. Amalkan ni bila-bila masa you bangun daripada tidur. Kalau tak ada celery yang paling bagus sebenarnya, yang jus sahaja, tidak campur apa-apa, saya selalu kata. Ataupun saya kata apa, dengan barley tu. Okey, tapi yang biasa-biasa, kalau you pergi hotel ke mana-mana, nak cari breakfast tu, cari air lemon yang dicampur. Kadang-kadang dia infuse. Infuse tu maksudnya dia dah tabur dalam air, kan dia tulis kat situ infuse water. Kadang-kadang dia tambah lagi dengan timun, dia tambah dengan lemon, dia tambah dengan buah-buahan lain lagi. Sila ambil benda tu. Kalau kat rumah, warm water plus lemon pun dah cukup. Dan lemon ni kalau boleh campur dengan Kool-Aid. Faham? Dia punya putih-putih tu, dia punya rind dalam tu, sabut-sabut dia tu jangan buang. Kalau you rasa kulit dia tu macam ada wax, ada berlilin, berarti dia dah spray juga. You kena rendam dia dalam mungkin air panas sekejap, ataupun you basuh dia dengan air ozon ataupun air garam. Rendam dia betul-betul, cuci betul-betul. Ataupun you scrape yang kat luar sikit tu, tapi jangan buang dia punya kulit semuanya. Sebab itu ada essential oil yang bagus
untuk kita punya detox. Itu pengenalan saya. Nombor 2 ialah lagi sekali detox water juga, campuran yang harus you tengok atau you nak buat sendiri sebab you boleh control. Kalau hotel dia yang nak apa dia masuk. You kalau boleh lemon, cucumber, timun, lepas tu strawberry, boleh ikut ni, lemon, cucumber, strawberry, lepas tu ginger. Ginger ni halia, yes. Lepas tu kalau ada sedikit chlorella ataupun chlorophyll, jangan spirulina. Saya dah ajar you all dulu dari sudut dia punya keselamatan dia. Ambil sama ada chlorella atau chlorophyll yang menghijau lah. Lepas tu last kali, yang ni pelik sikit, you mungkin tak pernah buat. You kalau boleh cari activated charcoal yang berbentuk powder. Selalunya dia berbentuk pil kan, dalam satu strip tu ada 10 macam bulat-bulat warna hitam tu kan. You pecahkan tumbuk dia. Tetapi kalau ada yang kapsul yang berpowder tu, buka kapsul tu 1 biji cukup, masuk dalam air, dia panggil detox water ni. Dia pelik sikit kan, tapi kalau you rasa body you dah lama tak dibersihkan, minimum orang kata 3 bulan atau 2 bulan sekali lah. Kalau boleh sebulan sekali lagi bagus. Betul-betul detox. Minum air ni. Dalam minggu tu mungkin selang sehari atau 3 hari, you buat betul-betul. You boleh nampak sendiri. You punya kencing, you punya najis, macam mana bertukar wajah dan sebagainya. Dia tak akan jadi hitam macam activated charcoal tu. Activated charcoal tu tujuannya ialah, kan you tahu kan, charcoal menghisap semua yang betul-betul nakal tu, aluminium, lead, arsenic, semua tu. Okay, right. Next one, kalau boleh you ada satu lagi namanya bentonite clay. Kalau tak ada activated clay, you ambil bentonite clay. Nak campur dalam air tu pun boleh, nak telan terus pun boleh. Bentonite clay tu ada jual. Lepas tu satu lagi nama zeolite, Z-E-O-L-I-T-E, zeolite. Okay, activated charcoal tu sebulan sekali you ambil lah. Kalau you malas nak buat infusion water tu, you sekurang-kurangnya ambil 2 biji. Tak payah tunggu you diarrhea semua. Okay, next. Kalau you ada lagi komplain, kalau you dah buat ni pun rasa badan masih sakit-sakit, you bermasalah gallstone lagi, doktor suspect you ada hempedu punya batu tu, lepas tu you punya pemikiran kadang-kadang blur-blur sikit, dah mula macam terganggu ataupun tak boleh fokus, you senang lawyer, ataupun kulit dah mula gatal-gatal, letih, dan kalau mula nampak kuning-kuning sikit mata, saya kata apa tadi, you kena check. Yang paling utama ialah liver. Itu dia punya antara petanda-petanda dia. Jadi liver ni pula, dia tadi untuk general body kita punya detox, tapi liver saja disebabkan dia antara 500 fungsi dikontrol oleh liver, maka kita kena betul-betul respect ataupun jaga betul-betul liver kita ni, sebab dia lah mewakili detox body kita pun. Jadi kalau lain you jaga kulit, jaga tu semua cantik, tapi liver dengan buah pinggang rosak ataupun tak dijaga, memang lingkup. Okay, banyak toxic substance dalam badan kita. So saya nak bagi yang kita janji hari ni 7 makanan ataupun cara yang natural. Number 1 ialah cruciferous vegetable. Okay, cukup bagus untuk buah pinggang, untuk usus, dan paling penting saya kata apa tadi, liver. Okay, cruciferous vegetable semua dah pandai kan, yang sayur-sayuran yang rangup seperti saya kata apa, selalu bayam. Kalau Mak Saleh dia suka kale. Apa lagi, saya dah tulis list termasuk makanan-makanan Malaysia, ulam. Cukup bagus, semua jenis ulam. Lepas tu kalau you pernah dengar arugula tu, kalau pergi supermarket tengok tulis arugula, tu antara yang top. Lepas tu Cina suka satu sayur nama bak choy. You tengok dia tulis bak atau bok choy. Okay. Lepas tu ada satu bahan ataupun sayur nama mustard. Bukan mustard yang kuning you tuang tu. Okay. Mustard veggie pun ada, wasabi pun ada. Ni semua boleh kita cari kat supermarket yang dah moden. Tetapi kalau kita kat kampung, ada jual Brussels sprouts. Okay, jenis bulat-bulat tu. Selalu saya sebut ni. Gubis, cabbages, senang sangat kita cari. Betul tak? Tak kira yang hijau atau yang ungu. Buat sauerkraut.
buat bagi jadi jeruk yang saya kata lepas minggu. Kan lapis garam tu campur tekan dia. Boleh. Cauliflower, brokoli you tahu sangat-sangat ya. Kalau nak rebus sikit boleh, tapi jangan lama, sebab kalau lama rosak habis dia punya bahan aktif yang akan detox. Tujuan kita malam ni untuk detox. Lepas tu saya selalu kata kalau ulang-ulaman ni jangan you risau, makan dengan sambal pun boleh, dengan kita punya tempoyak, dengan kita punya cencalo atau budu pun tak apa. Supaya you makan banyak daripada sepatutnya, sebab D&D diet kan memerlukan body you kali 5 gram sayur saja. Baik. Itu satu. Nombor 2 ialah garlic. Semua tahu garlic dia ada sulfur. Tadi cruciferous vegetable tu dia ada sulforaphin. Sulforaphin itulah yang akan jadi bahan aktif untuk hisap semua bahan-bahan yang toksik ataupun beracun dalam badan kita. Garlic lagi satu Tuhan jadikan bawang putih tu, walaupun dia berbau sedikit, tapi kalau you tumbuk bagi dia keluar sampai nak berair mata, masa tu you makan, campur dengan honey sikit, tumbuk bagi jadi macam satu piring macam tu, habiskan dia. Sebab dia ada sulfur, dan sulfur terkenal sebagai antioksidan dan juga untuk detox. Baik, turmeric semua tahu, kunyit famous betul. Saya kira siapa pandai kena tanam kunyit lah. Sebab kunyit ni mata-mengata dari sudut perubatan, dia paling top sekali sebab curcumin tu. Kan? Mak Saleh pun semua dah kenal pakai curcumin. Dia boleh detox, termasuklah menguatkan kembali mitokondria. Sebab tu curcumin ni memang cukup famous. Ya. Alright. Seterusnya, nombor 4 ialah beetroot yang merah tu. Kalau you nak rendam sedikit dalam air panas ataupun nak rebus kejap boleh. Sebab setengah orang dia tak lalu makan raw. So terserah pada you. Sebab apa? Tujuannya ialah dia ni boleh meningkatkan bile production, mengeluarkan bile. Bile ni untungnya ialah untuk orang yang nak detox, disebabkan semua bahan beracun kebanyakannya fat soluble. Tahu fat soluble? Dia larut dalam fat. Jadi bile diperlukan untuk proses bahan-bahan yang beracun ni, toksik ni. Tapi yang bagusnya bila dia hantar ke liver lah yang akan menukarkan daripada fat soluble kepada water soluble. Lepas water soluble dia boleh keluar melalui, saya kata apa selalu, air kencing ataupun berpeluh. Cantik tak cara Tuhan jadikan liver tu macam mana? Sebab tu liver tak boleh jam. Okay, so beet, jangan lupa buah yang merah tu. Lepas tu mushroom. Nombor 5 mushroom. Mushroom ni jenis apa pun tak apalah, asalkan mushroom dan tidak beracun. Jangan pula ambil mushroom yang tak boleh makan. Ada mushroom antara yang you kena pandai pilih, tapi selalu yang jual kat pasar semuanya selamat lah. Tetapi bila you nak jadikan dia detox, saya selalu kata jemur dulu mushroom ni kurang-kurang 6-7 jam, bagi kena panas betul-betul, sebab cahaya matahari tu aktivatekan dalam mushroom tu. Dahsyat tak? Dia ada kuasa untuk meningkatkan lagi power mushroom untuk menjadi orang kata anti poison ataupun antioksidan. Dia juga orang kata inflammatory. Dan yang terbaik dia ada glutathione. Glutathione ni antioksidan lah. Okey, nombor 6 ialah avocado. Selalu saya ingatkan anda yang avocado ni dia adalah one of the best lah dari semua segi. Dari segi pemakanan, zat makan, tapi sekarang nak menolong bagi kita punya organ-organ berdetox pun dia juga kerja. Jadi anda rajin-rajinlah kawan dengan peladang yang tanam avocado. Kat Indonesia banyak. Kat sini saya belum tahu ramai tak. Dia juga ada antioksidan, dia juga ada anti-inflammatory. Maklum saja kalau buah pinggang atau terutama sekali liver ataupun kidney kita ni, usus kita dah ada macam-macam kerosakan seperti leaky gut semua tu, yang ni yang akan membantu betulkan balik. Sebab apa? Kita juga kena jaga sambil nak jaga organ kita supaya tidak bermasalah penuh dengan apa orang panggil bahan-bahan toksik, racun-racun ni. Kita juga jangan biarkan probiotik pula bakteria kita tertinggal seorang diri, mereka tak ada orang jaga pula. Jadi support sistemnya ialah kena bagi probiotik, dan you pun dah tahu probiotik selalunya daripada fiber dan bahan-bahan yang orang kata peram.
termasuk selalu saya sebut sauerkraut, kimchi, apa lagi, tempe kan, acar yang betul-betul yang dah ditukar jadi macam jeruk betul lah, bukan pickle biasa. Kalau pickle biasa tu cuma dengan asid, dengan masam, dengan asin saja. Tapi bila dia jadi macam acar yang dah lama sikit tu, yang tu dipanggil fermented. Dan ujung-ujungnya jangan lupa kepada olive oil, minyak-minyak seperti sacha inci oil untuk vitamin. Satu yang penting, olive oil terkenal dengan detox effect-nya. Okay? Olive oil yang extra virgin, dia boleh hisap bahan-bahan yang beracun. Vitamin E, sacha inci oil yang terbaru ni pun terkenal sebab vitamin E terkenal dengan detox effect, antara terbaik untuk orang kata apa, menghilangkan masalah toksik dalam badan kita. Vitamin E terkenal betul. Lepas tu sacha inci oil dengan omega 3 melawan inflammation. Ingat kenapa kita kena lawan inflammation? Sebab contoh liver tadi, kalau liver tu selalu inflame, dia ada radangan, dia tak boleh buat kerja dia dengan rapi, dengan sempurna. Dan satu lagi, kalau you suka, iaitu apple cider vinegar pun boleh diamalkan. Ada lagi bonus-bonus seperti cranberry juice. Pernah dengar? Ini dah bonus dah. Cranberry juice ataupun tea. Pernah dengar? Tea, green tea tu very good. Ada orang bagi apa yang untuk buah pinggang yang selalu senang kena batu karang semua tu, jangan lupa kepada vitamin B6, jangan lupa kepada potassium citrate dan omega 3 lagi sekali. Dahsyat omega 3 ni. Okey, lepas tu kalau you ada buah pinggang lagi sekali bermasalah, selalu dan lagi sekali ditekankan untuk bukan saja nak betulkan buah pinggang tu, tapi untuk menghilangkan toxic substance, kena pakai celery juice yang pure, tidak campur apa-apa. Okey, kalau rajin, siapa yang ada brush yang lembut-lembut, orang perempuan tu yang belum dipakai kat rambut, beli satu set lagi, you tolong brush satu badan you tak? Boleh orang panggil dry brush. Apa tu, you gosok dengan brush you, brush macam brush kasut tu, tapi yang tak adalah sampai luka kan, yang lembut tapi you rasa dia punya kesat tu sikit, you urut ke arah jantung. Okey, semua ni urut massage dia. Okey, faham? Itu orang kata cara kampung lah, sambil tengok TV ke, sambil tengok kawan punya WhatsApp ke apa, cuba you urut benda tu. Okey, saya dah habis malam ni. Saya kira you yang paling penting, kita tutup cerita ialah jangan lupa kepada menangani masalah stres. Itu pun memainkan peranan, sebab kalau stres tak boleh kita aktifkan perjalanan kita punya usus semua tu supaya kita nak detox. Ingat, bila kita buang air besar elok-elok setiap hari tu, itu merupakan sebahagian daripada detox. Tapi dengan makanan yang saya sebut tadi, dengan D&D diet, ingat tak, buah-buahan, sayur-sayuran, puasa malam lagi, air kelapa, kacang-kacang jangan lupa. Yes, very good kan. Puasa Isnin Khamis lagi, puasa putih lagi. Puasa itself is a detox. Saya ulang, puasa pun merupakan kita detox sebab kita bagi peluang untuk body kita menjalankan kerjanya tanpa diganggu. So diet is very good. Last kali probiotik saya dah cakap tadi. Apa lagi? Kalau kita lupa pun tak ada banyak dah. Cukup. Kalau dah sampai boleh. Oh, satu lagi, kalau you lupa, exercise. Kalau berpeluh, adalah antara satu lagi cara untuk kita buang bahan-bahan melalui kulit pula. Lepas tu kalau setengah orang dia pergi buat sauna kan, pun boleh juga, no problem. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggalakkan you jangan lupa kepada omega 3 daripada sama ada sekarang ni sacha inci oil, omega 3 yang original tu. Kalau siapa menunggu-nunggu lagi, sacha inci oil tu. Okey, terima kasih banyak. Semoga hidup anda bahagia dan akhirat anda syurga. Kita jumpa lagi. Sambil tu tolong lepaskan. Let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.